ada lagi kan? Ustaz, tunggu jawapan Ustaz Syahrul sekejap. Ya, baik. Dah siap. Oh, dah live dah Ustaz. Dah. Boleh Ustaz? Dah. Baik. Dah share dekat FB kan? Dah share dah. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. فقال الناظم رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. Kata al-Imam al-Alim al-Allamah Sayyidi Abil Barakat Ahmad bin Muhammad ad-Dardir Al-Maliki al-Azhari rahimahullahu ta'ala, katanya kalamuhu was-sam'u wal-ibsaru fahuwa al-ilahul fa'ilul mukhtaru. Sambung dalam kita punya perbincangan, dalam kita punya kelas, iaitu pada bait Nazam Al-Kharidah Al-Bahiyah yang ke-36. Sambungan daripada perbahasan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bait yang 36-nya Al-Imam Sayyidi Ahmad Dardir rahimahullahu taala menyebutkan kalamuhu was-sam'u wal-ibsaru fahuwa al-ilahul fa'ilul mukhtaru. Terjemahannya, sifat yang kelima pula ialah kalamnya. Seterusnya sifat yang keenam, sifat mendengar sama'. Dan yang ketujuhnya sifat melihat ataupun basar. Maka dialah Allah itu Tuhan yang melakukan, fa'il yang menjadikan, yang mengadakan, lagi menentukan, mukhtar. Itu terjemahannya. Jangan lupa perbincangan kita dalam pertemuan-pertemuan yang sebelum ni
kita berada dalam tajuk besarnya ialah sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ma'ani Allah ialah sifat yang wujudi, yang ada dirinya. Sekira-kira kalau Allah angkat hijab di antara kita dengannya, maka kita melihat sifat tersebut ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedia kala adanya di zat Allah Subhanahu Wa Taala segala sifat ma'ani yang dunia, yang disebutkan ini atas qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, jumlahnya 7 yang wajib diketahui secara tafsil. Khilaf dengan Imam Al-Maturidi dan juga beberapa a'immah yang lain, muhaqqiqin yang lain. Ada yang mengatakan 8 dengan tambahan sifat takwin, ada yang mengatakan dengan tambahan sifat idrak dan sebagainya. Qaul yang mu'tamad Asy'ariyah ialah qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang mengatakan 7 yang telah kita bincangkan separuh daripadanya, iaitu ilmu, hayat, qudrah dan iradah, mengikut susunan matan Kharidah Al-Bahiyah ni. Kalau ikut susunan yang biasanya, dia akan mulakan dengan qudrah dulu, lepas tu baru iradah, kemudian ilmu, kemudian hayat. Dan ataupun sebahagian kitab yang lain memulakan dengan hayat dulu, kemudian ilmu, kemudian iradah, kemudian qudrah. Imam Dardir memulakan dengan ilmu, kemudiannya dengan hayat, dan seterusnya qudrah dan iradah, dan ini baru masuk kalam. Yang kelima daripada 7 sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rahimahullahu ta'ala, kalamuhu was-sam'u wal-ibsaru. Kalamuhu was-sam'u wal-ibsaru. Sifat kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala, was-sam'u dan sifat samaknya, wal-ibsar. Ibsar dengan makna al-basar. Ibsar dengan makna al-basar. Dia membawa makna yang samalah. Sebab tu ada sebahagian daripada pensyarah matan Kharidah Bahiyah ni mengatakan lebih elok seandainya disebutkan summal basar. Dia punya susunan bahar tak lari, baris dan sukunnya berada di tempat yang betul dan lebih sesuai dengan samak, iaitu samak dan basar. Ibsar di sini ni kita terpaksa ubah kepada makna yang dikehendaki dengan ibsar, iaitu basar. Ibsar ni pun kalau ikut Imam Dardir sendiri dalam syarahnya ke atas matannya sendiri juga dengan makna basar, cuma berbeza wazan, dan makna asal bagi ibsar itu ialah memperlihat. Ini bukan nak memperlihat, dia nak makna melihat. Jadi sebahagian daripada pensyarah matan di sendiri mengatakan lebih ahsan, lebih elok, lebih sesuai kalaulah disebutkan dengan thummal basar. Kalamuhu wa sam'u thummal basar, gitu. Kalamuhu wa sam'u thummal basaru fahuwal ilahul fa'ilul mukhtaru. Maka ia Allah itu, fahuwa Allah, al-ilahu Tuhan, al-fa'ilu yang mengadakan, yang menciptakan, yang menjadikan, al-mukhtaru lagi yang maha memilih, lagi yang maha menentukan. Itu sepintas lalu makna matan yang disebutkan dalam kitab kita ni. Baik. Maka dalam matan yang ke-36 ini dia ada beberapa tajuk lah. Satunya perbincangan sifat kalam, yang keduanya perbincangan sifat sama', dan yang ketiganya perbincangan sifat basar. Itu dalam juzuk syair yang pertama, dipanggil Sadrul Bait, permulaan bait yang pertama, rangkap pertama dia lah. Rangkap yang kedua, juzuk yang kedua dia, dalam Ajzul Bait dia ada perbincangan tentang ilah, perbincangan yang keempat, al-fa'il, perbincangan yang kelima, dan al-mukhtar, perbincangan yang keenam. Ada 6 perbincangan kat situ lah. Cumanya al-fa'il al-mukhtar itu telah dibincangkan dalam secara langsung dalam perbincangan sifat qudrah dan iradah. Al-fa'il merujuk kepada makna Tuhan yang bersifat dengan qudrah, Tuhan yang bersifat dengan mengadakan, menciptakan, menjadikan, dan mukhtar merujuk kepada makna Tuhan yang bersifat dengan iradah, Tuhan yang bersifat dengan menentukan. Jadi kita tak sentuh sangatlah, kalau ada masa kita sentuh sikit.
Baik, itu perbincangan ataupun key point dia punya isi penting yang ada dalam matan yang ke-36 ni. Qala rahimahullahu ta'ala kalamuhu, sifat kalamnya Allah. Sifat kalam ini kalau diterjemahkan secara harfi, secara alih bahasa daripada bahasa Arab ke bahasa kita, kalam ni kita terjemahkan dengan berkata, terjemahkan dengan perkataan, terjemahkan dengan perbualan, terjemahkan dengan percakapan. Itu terjemahan lah. Adapun yang dimaksudkan kalam kat sini ialah kalam dengan makna sifat, salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terjemahan kitab-kitab Jawi kita, sebahagiannya menterjemahkan dengan berkata ataupun berkata-kata. Manakala Madrasah Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullah, pengarang Baquratul Amani, menterjemahkan dengan perkata, dengan imbuhan per. Macam yang kita sebutkan pada sifat-sifat yang sebelum ni lah. Sama ada menterjemahkan dengan berkuasa ataupun perkuasa, berkehendak ataupun perkehendak, hidup ataupun perhidup, tahu ataupun pengtahu dan sebagainya. Maka perbezaan terjemahan itu tidak memberi kesan yang besar lah. Cuma untuk memahamkan kita saja. Cuma untuk memahamkan kita saja. Baik. Yang pentingnya kita tahu bahawasanya sifat kalam ini ialah nama bagi salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maknanya ialah satu sifat yang sedia kala ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berhuruf, bukan jenis huruf, bukan jenis suara, maha suci daripada terdahulu dan terkemudian, yang dengannya Allah menunjukkan segala perkara, sama ada yang wajib ataupun yang mustahil ataupun yang harus pada akal. Itu ta'rifannya secara ringkas. Sifatun azaliyatun qa'imatun bizatihi ta'ala laysat biharfin wala sautin munazzahatun anit taqaddumi wat ta'akhuri tadullu ala jami'il ma'lumati minal wajibati wal mustahilati wal jaizati. So, secara ringkasnya, maknanya secara mudah, sifat kalam ialah satu sifat yang dengannya Allah menunjukkan segala maklumat yang nak ditunjukkan. Allah menunjukkan segala maklumat yang nak ditunjukkan kepada siapa-siapa yang ia kehendaki. Maknanya secara mudah. Kita terjemah dengan bahasa kita dengan berkata ataupun tak bolehlah pakai bercakap. Bercakap ni dia nampak sangat kepada hudus, baru. Terjemahan yang paling sopan ialah terjemahan yang di dalam kitab-kitab Jawi kita lah, iaitu berkata-kata ataupun perkata. Sifat kalam ni perbincangannya rumit dan dia juga menjadi satu perkara tajuk yang sukar untuk difahami dengan jelas. Sebab itulah banyak polemik ataupun isu yang berkaitan dengan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam aliran mazhab pemikiran Islam sendiri. Dia telah memecahkan ataupun dia telah menjadikan beberapa firqah dalam aliran pemikiran Islam ini berbeza pandangannya. Mu'tazilahnya cara Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya cara Jahmiyahnya, Mujassimahnya cara Mujassimahnya, Ahlus Sunnahnya dengan cara Ahlus Sunnahnya, Ahlul Hadis ataupun Hanabilahnya dengan cara Hanabilahnya dan sebagainya. Sebab tu antara nama bagi ilmu akidah ini dinamakan dengan sifat kalam Allah. Jadi ilmul kalam. Antara sebab dipanggil illatut tasmiyah. Sebab penamaan ilmu ini dengan ilmu kalam kerana merujuk kepada salah satu perbahasan yang terdapat di dalam ilmu akidah ini, yang mana perbahasan tersebut menjadi satu perbincangan yang besar dalam firqah Islamiyah, iaitu sifat kalam ni lah. Maka dinamakan ilmu ini sebagai ilmu kalam. Antara qaul lah, antara pendapat ulama
mengatakan kenapa nama ilmu ini juga selain daripada disebutkan sebagai ilmu tauhid, disebutkan sebagai ilmu akidah, disebutkan juga sebagai ilmu usuluddin, disebutkan juga sebagai ilmu fiqhul akbar, disebutkan juga ilmu ini ataupun dinamakan juga ilmu ini dengan ilmu kalam. Pasal apa? Sebab antara tajuk yang terdapat dalam ilmu akidah ini, salah satu tajuknya iaitu sifat kalam Allah itu merupakan tajuk yang sukar untuk difahami dan juga menjadi satu perbincangan yang hangat sepanjang masa. Sampai kita lah ni pula. Di Malaysia kita ni pun tak selesai lagi bincang bab kalam, tapi lebih kepada makna dan juga terjemahan. Bincang tak habis di situ pun. Orang yang duduk dalam medan perbincangan ilmu akidah ni, dia terdedah dengan perbincangan ni sampai kelar ni. Sampai kelar ni. Ada yang tak setuju dengan aliran kalam ataupun makna huraian kalam yang dibawa oleh sebahagian syekh. Ada sebahagian yang mengatakan kefahaman tersebut bukanlah kefahaman yang asil di dalam mazhab Asy'ariyah dan sebagainya. Di tanah air kita ni pun masih ada lagi polemik ni, masih ada lagi perbincangan tentang, kita tak masuk ke situ. Jadi di tajuk yang besar lah, di tajuk yang sukar untuk difahami dan juga dijelaskan dengan akal. Sukar untuk difahami dan dijelaskan dengan akal. Kita terpaksa mengkaji dan juga memahami dan mentafsirkan murad huraian para ulama kita yang muhaqqiqin dalam bab ni. Satu, sebahagian daripada ulama mengatakan dinamakan ilmu ini sebagai ilmu kalam kerana untuk menyeimbangkan ataupun untuk menyamakan dengan mantiq dalam ilmu falsafah barat. Dan orang barat dia ada ilmu logika dia, ilmu logik dia. Disebut sebagai mantik lah. Kita pun ada mantik kita. Cuma mantik kita itu yang disebutkan sebagai mantik qadim, mantik kuno, mantik klasik itu ialah mantik yang dibersihkan daripada perbincangan mantik asal golongan falasifah tu, golongan falsafah. Mantik yang dibersihkan itu ataupun yang dimasukkan ataupun yang dibincangkan dalam ilmu akidah ini memiliki kaedah dan caranya yang tersendiri, walaupun kadang-kadang sama dengan ilmu mantik falasifah ataupun kadang-kadang tak sama, ada jalan kita sendiri. Maka seperti mana ilmu falasifah ada mantiknya, orang Islam ada ilmu kalamnya. Mantik dan kalam tu tak ikut sama makna. Mantik tu pertuturan, kalam percakapan. Asal makna daripada sudut luar. Sebagian ulama kata lagu tu. Sebagian ulama kata lagu tu. Dia kata dinamakan ilmu ini dengan ilmu kalam sebagai penyamaan ataupun sebagai penggantian bagi mantik falsafah. Kita ada kaedah kita sendiri dalam berfikir. Mantik kaedah berfikir lah. Kaedah berfikir yang falsafah punya. Walaupun telah dibersihkan oleh ulama-ulama Islam kita, kita dah pilih dah yang mana yang sesuai dengan akidah, yang mana yang tak sesuai dengan akidah. Kita juga ada ilmu mantik kita sendiri yang dinamakan sebagai ilmu kalam, cara berfikir. Maka ilmu kalam ni dengan makna tu dia lebih luas lah. Dia lebih luas dan lebih besar perbincangan dia. Dan perbincangan sifat 20 ini ialah salah satu juzuk kecil perbincangannya. Itu khilaf ataupun beberapa qaul tentang sebab dinamakan ilmu ini dengan ilmu kalam. Tak apalah. Tak ada masalah. Cuma nak bagi tahunya perbincangan sifat kalam ni dalam, halus dan juga banyak lapis. Kita nak ambil yang basic saja untuk akidah fardu ain saja. Jangan kalau lajak daripada tu lagi, dia banyak sangat perbincangan-perbincangan yang memerlukan kepada sandaran yang lain. Maksudnya kita kena faham bab tu dulu. Untuk faham perbahasan yang ni kita kena faham bab tu dulu dan sebagainya. Banyak bab sangat yang kita perlukan untuk mengikat dan dijadikan sebagai tapak untuk kita faham perbahasan sifat kalam yang dibahaskan oleh alim ulama kita. Jadi susah. Itu serahkan kepada ilmuannya lah. Serahkan kepada ahlinya. Orang yang nak terjun masuk dalam ilmu akidah ni, nak jadi pakar, nak jadi mahir, dia kena terjun. Dia kena kuasai perbincangan-perbincangan dan perbahasan itu. Bagi orang awam, maka yang dituntut dalam bab ni hanyalah mengetahui tentang makna sifat kalam ini, dalilnya dan juga hukumnya, hukum keberadaannya pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah. Jadi kita bincang satu persatu lah.
Kata begitu. Baik. Maka seperti yang disebutkan dalam ta'rif tadi, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu ditarifkan dengan sifatun azaliyatun, satu sifat Allah yang azali, yang sedia kala ada di Allah Subhanahu wa taala, qaimatun bi zatihi taala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Maklumlah bila sebut kata ada ni kita telah sebutkan beberapa kali dalam kelas-kelas yang lalu. Ada di sini dengan makna lau kushifa 'annal hijabu la ra'ainahu, sekiranya Allah buka hijab di antara kita dengannya, maka kita akan melihat adanya sifat kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama menambah dalam bab kalam ni la ra'ainahu wa sami'nahu, kita akan melihat adanya sifat kalam di zat Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendengar sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Mendengar yang bagaimana, wallahu alam. Sebahagian qaul mengatakan dengan telinga yang diperkuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuannya untuk mendengar kalamnya yang qadim. Sebahagiannya mengatakan mendengar itu dengan keseluruhan badan, keseluruhan anggota badan. Sebahagiannya mengatakan dengan permukaan ataupun bahagian hadapan badan dan sebagainya. Itu khilaf-khilaf yang berhajat kepada dalil sam'i. Tidak kepada dalil sam'i. Dia tidak tidak ada hujah akli yang membantu ataupun menyokong perkara tersebut, melainkan dia merupakan perkara yang harus pada akal. Hujah naklinya ada, tapi hujah nakli dalam bab ni, dalam bab mendengar dengan apa itu, tidak ada hujah yang betul-betul kuat. Jadi ada beberapa qaul lah. Mendengar dengan telinga, bahagian kata begitu lah, mendengar dengan telinga, tetapi telinga tersebut telinga yang Allah telah tambahkan daya kemampuannya untuk mendengar kalam Allah yang qadim. Sebahagiannya mengatakan tak, dengar dengan keseluruhan badan. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu atas beberapa pendapat ulama yang ada. Sifatun azaliyatun qaimatun bi zatihi ta'ala, laisat biharfin wala sautin. Bukan jenis berhuruf dan bukan jenis bersuara. Dia bukan ada huruf dan ada suara. Sifat kalam Allah. Jadi kalau kita nak terjemahkan dengan sifat berkata-kata Allah pun, berkata-kata dengan makna ni. Berkata-kata bukan dengan huruf dan suara. Bukan jenis berhuruf, bukan jenis bersuara. Susahlah. Sebab kita biasa dengan terjemahan berkata-kata ni dengan perbuatan bercakap, berkata-kata. Jadi sebab tu kena jaga, kalau kita terjemahkan dengan berkata-kata sekalipun, pastikan makna yang dimaksudkan dengan berkata-kata tersebut dengan makna sifat Allah yang bukan jenis berhuruf dan bukan jenis bersuara. Sebab tu Pak Da'i rahimahullahu ta'ala dan juga anak-anak muridnya menterjemahkan dengan perkata untuk membezakan dengan berkata, supaya orang mudah faham. Orang tidak memahami sifat kalam ini, iaitu Tuhan berkata-kata, dengan makna kita iaitu mengeluarkan perkataan. Kita ni, kalau kita ni berkata-kata ni, bergerak bibir mulut ni lah berkata-kata. Kalau kita lah, bukan Allah lagu tu, mana ada bibir mulut dan sebagainya, tak. Cuma terjemahan berkata-kata daripada sifat kalam ini takut membawa kesalahfahaman yang sebegitu. Jadi sebab tu kena jaga bagi elok huraian dan juga makna terjemahan kita tu. Terjemah tak ada masalah. Dalam kitab-kitab Jawi kita memang menterjemahkan dengan berkata-kata, sebahagian yang menterjemahkan dengan perkata, iaitu aliran Baqarah. Baqaratul Amani. Syekh Wani Ismail pada Tok Guru Hajilah Lubuk Tapah, Ayah Haziq Bunut Payung, Syekh Abdul Qadir Wangah Skam, ramai lagi lah, Tuan Guru Haji Saleh Sik, semua tu rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Anak-anak murid pada ni, mereka menterjemahkan dengan perkata mengikut ataupun sepakat dengan guru mereka, iaitu Syekh Wali Ismail Al-Fatani Al-Makki rahimahullah, dalam kitab Baqarahnya dan juga syarah bagi Baqarah, iaitu Tabsiratul Adani, menterjemahkan dengan perkata. Antaranya ialah untuk membezakan di antara sifat kalam dengan berkata-kata yang menyebabkan kita boleh menyangkakan bahawa sebenarnya berkata-kata itu perbuatan, bukan sifat kalam, bukan sifat yang ada di zat Allah. Jadi itu antara keistimewaan terjemahan lah. Nak terjemah yang mana pun tak ada masalah, pastikan dengan makna yang betul.
Sifat kalam Allah ini, kalaupun kita terjemah dengan sifat berkata-kata Allah ini, kalaupun kita terjemahkan sebegitu, laisat biharfin wala sautin. Bukanlah dengan huruf, bukan bersuara. Bukan berhuruf, bukan bersuara. Maka bila dia bukan berhuruf, bukan bersuara, dia tak ada bahasa. Dia tak ada bahasa. Sebab asal bahasa tu daripada huruf dan suara lah. Asal bertutur itu daripada huruf dan suara. Sifat kalam Allah bukan jenis huruf suara, maka dia tidak ada bahasa. Dia tidak ada bahasa. Kerana bahasa itu digabungkan daripada huruf dan suara lah. Bahasa burung ke, bahasa orang ke, bahasa apa ke. Dia imma dia berhuruf dan bersuara ataupun dia bersuara tanpa huruf. Sifat kalam Allah bukan sebegitu. Bukan sebegitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un 'alim. Laisat biharfin wala sautin munazzahatun 'anit taqaddumi wat ta'akhuri. Maha suci sifat kalam Allah ini minat taqaddum wat ta'akhur. Bila bukan berhuruf, bukan suara, dia tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Dia bukan hasil susunan beberapa perkara, kita panggil huruf ataupun suara tersebut, yang ada dulu kemudian macam kita ni. Kita nak cakap 3 benda serentak, tak boleh. Kena cakap satu-satu. 3 patah perkataan. Contoh macam, ke lapar. Nak cakap serentak, ke tu. Serentak dengan la, serentak dengan pa. Tak boleh. 2 patah pun tak boleh. 2 patah pun tak boleh. Satu je. Pada satu masa. Maka dia ada taqaddum dan ta'akhur. Terdahulu dan kemudian. Ke dahulu. Lepas pada ke tu la, lepas pada la pa. Dia ada taqaddum dan ta'akhur. Ke sebelum daripada la, la selepas ke sebelum daripada pa, pa selepas daripada la. Baru jadi ke la pa. Maka tu taqaddum dan ta'akhur itu juga maha suci Allah, maha suci sifat kalamnya Allah daripada perkara yang sebegitu. Sifat kalam Allah tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Bukan jenis huruf dan bukan jenis suara. Bukan jenis huruf dan bukan jenis suara. Bahkan sifat kalam Allah itu ialah sifat yang satu, seperti mana sifat-sifat Allah yang lain, seperti mana yang kita dah bincangkan dalam sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, iaitu wahdaniyah fi sifat. Esa pada sifat Allah dengan mana di Allah itu, pada Allah itu hanya ada satu sifat sahaja daripada segala jenisnya. Qudrah ada satu saja, iradah ada satu saja, ilmu ada satu saja, hayat ada satu saja, kalam ni pun ada satu saja, sama' ada satu saja, basar pun ada satu saja. Jadi dia bukan jenis banyak. Dia bukan jenis banyak. Gitu. Tu gambaran atau kefahaman bagi sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Munazzahatun 'anil taqaddumi wat ta'akhuri tadullu 'ala jami'il ma'lumati. Kerja dia ialah tadullu, menunjuk. Tak perlu dilalah dia punya. Menunjukkan sifat kalam Allah ini yang dengannya Allah menunjukkan segala maklumat yang Allah nak tunjuk lah. Segala maklumat yang Allah nak tunjuk. Baik. Tu takrifan sifat kalam yang di sisi ahli sunnah wal jamaah. Adapun sebahagian dari firqah yang lain, contohnya seperti mana firqah Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah mengatakan sifat kalam Allah ialah huruf dan suara. Beza dah lah. Ahli sunnah tak menyabitkan huruf dan suara sebagai sifat kalam Allah. Mu'tazilah menyabitkan huruf dan suara yang dijadikan kepada sesuatu yang lain, yang menunjukkan huruf dan suara yang dijadikan kepada jasad yang lain. Itu di sisi Mu'tazilah. Tak apalah, kita tak perlu ambil kepada perbezaan pendapat tersebut. Cuma nak bagi faham tentang pengertian sifat kalam di sisi ahli sunnah wal jamaah. Dia susah sikit bagi orang yang berkecimpung dalam pengajian ilmu akidah ni. Dengan sifat kalam antara sifat yang susah nak faham. Kalau kita gagah fikir, susah nak faham sikit. Jadi kena pelan-pelan. Antara sebab susah nak faham dia, sebab sifat kalam Allah Subhanahu wa taala dia berbeza dan sukar untuk disama ertikan dengan sifat kalam kita. Kita pun ada sifat kalam lah. Cuma sifat kalam kita ni
Berbeza memanglah, sifat apa pun yang ada di kita berbeza dengan Allah. Wujud kita beza dengan wujud Allah. Kudrah kita beza dengan kudrah Allah. Iradah kita beza dengan iradah Allah. Tapi dia masih lagi boleh dihampirkan kefahaman. Sifat kalam susah. Sifat kalam, untuk kalau dihampirkan kefahamannya, menggunakan contoh-contoh yang kita maklum, yang berlaku pada diri kita, dia tak sesuai dengan makna sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia susah sikit. Dia susah sikit. Tak apa, kita pergi pelan-pelan. Kita pergi pelan-pelan. Tengok dia punya kefahaman asas saja. Kita ambil ni untuk jadi tuntutan fardu ain yang perlu dilepaskan ke atas diri setiap orang. Baik. Secara ringkasnya, seluruh kumpulan aliran dalam Islam, sama ada ahli sunnah ataupun selain daripada ahli sunnah, mengisbatkan bahawasanya ada pada Allah itu sifat kalam. Itu jelas, satu poin. Semua firqah Islamiyah, Mu'tazilah ke, Jahmiyah ke, Qadariyah ke, Jabariyah ke, Karramiyah ke, apa semua ahli sunnah wal jamaah dan semua yang mana ahli qiblah, seseorang yang beragama Islam, aliran mana pun ia, mengisbatkan dan mengiktiqadkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan kalam. Satu, ni poin yang pertama. Itu sepakat bersifat dengan kalam tanpa khilaf. Tetapi mereka berkhilaf tentang makna sifat kalam Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah itu memiliki sifat kalam? Ataupun dalam bahasa Arabnya, kaunullahi mutakalliman. Allah itu Tuhan yang mutakallim. Dalam bahasa kita, Tuhan yang berkata-kata lah. Cuma ahli sunnah wal jamaah menterjemahkan mutakallim itu ialah Tuhan yang bersifat dengan sifat kalam. Tuhan yang bersifat dengan perkata. Sebab berkata-kata itu ialah perbuatan. Berkata-kata itu ialah perbuatan. Dia ada satu makna yang lain pula lagi. Yang pertamanya, seluruh umat Islam, waima daripada mana sekalipun aliran pemikirannya, mengisbatkan dan mengakui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kalam. Ini satu. Ini mahallul ittifaq. Semua aliran sepakat. Yang keduanya, yang ikhtilafnya, berlaku percanggahan pendapat. Ikhtilaf itu berlaku pada menentukan makna sifat kalam Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat kalam Allah? Apakah yang dimaksudkan dengan Allahu mutakallimun? Allah itu Tuhan yang berkata-kata. Allah itu Tuhan yang berkata-kata. Situ khilaf. Maka pecahlah beberapa aliran, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya, Ahli Sunnahnya, Mu'attilahnya, Hashwiyahnya dan sebagainya, yang berkaitan dengan tajuk ni. Itu pada beberapa mazhab lah. Pada hakikat maknanya. Hakikat maknanya kita dah sebut dah tadi sikit, lagi kita sebut pula kali ni. Cuma nak susun maklumat bagi betul dulu. Susun maklumat bagi betul dulu. Dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kalam bagi keseluruhan aliran dalam Islam, kita sebut sebagai, secara mudahnya, sebagai ahli qiblah. Dalil bagi ahli qiblah umat Islam menyabitkan dan mengakui, mengisbatkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kalam itu ialah ijma' para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sepakat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mana kita tengok dalam Quran dan dalam hadis dan sebagainya, semua rasul menyampaikan perintah dan larangan Allah, menyampaikan pesanan Allah, menyampaikan perintah dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berkata, Allah berkata, kita sebut dalam bahasa kita berfirman lah. Qala Allah, amar Allah, naha Allah kalau dalam bahasa Arabnya. Allah memerintahkan, Allah melarang. Dalam bahasa kita sebagai istilah yang digunakan untuk berkata-kata Allah disebutkan sebagai berfirman. Firman ni bahasa Turki. Qala yaqulu, diterjemahkan untuk raja, untuk raja ataupun untuk pembesar, diterjemahkan dalam bahasa Turki dengan firman.
dan kita gunalah benda tu untuk khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan untuk raja-raja kita manusia ni kita guna bertitah. Boleh jugalah guna kepada Allah bertitah pun. Dia menunjukkan kepada ketinggian pangkat orang yang berkata. Pemilik perkataan tu bertitah. Cuma untuk Allah kita gunakan khusus dengan firman. Seperti mana kita gunakan kepada Nabi bersabda. Samalah. Diterjemahan daripada asal makna qala tu jugalah. Ataupun takallama. Qala ataupun takallama. Untuk Allah kita gunakan firman. Dia asal daripada kalimah Turki. Guru-guru yang mengaji Mekah dulu, yang sempat dengan zaman Osmaniyah dulu dan sebagainya. Dia menceritakan bahawasanya dulu kalau dia benar Mekah lah, penguasa Mekah ketika tu Syarif Hussein mengeluarkan perintah apa-apa, dia punya pembaca, penyampai perintah tersebut, dia punya orang yang mengisytiharkan tu lah, macam kita lah ini pemegang buhur besar raja-raja tu lah. Dia akan kata Syarif Hussein berfirman dalam bahasa Arab lah, dan diterjemahkan dalam bahasa Turki. Syarif Hussein, qala Syarif Hussein, maksudnya Syarif Hussein berfirman. Berfirman, bertitah lah. Maka firman itu dalam bahasa Melayu kita dikhususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Baik. Maka setiap rasul yang datang menyampaikan dan juga berdakwah kepada umatnya sepakat tentang perkara ni. Apa makna kesepakatan mereka? Mereka sepakat mengatakan Allah ada perintah-perintah yang tertentu kepada kaum-kaum yang tertentu. Untuk kaum aku ni Allah perintahkan sebegini. Nanti mai rasul lain pula untuk kaum dia. Perintah yang sebegini, larangan dan juga suruhan dan sebagainya. Dan setiap larangan dan suruhan dan sebagainya itu menunjukkan atas adanya sifat kalam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asal dalil bagi sifat kalam. 3. Ini poin yang ketiga kita. Poin yang ketiga kita, dalil bagi sabitnya sifat kalam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran pun ada lah Allah sebut wa qala rabbuka lil malaikati dan sebagainya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah berfirman kepada malaikat, maka berfirman tersebut menunjukkan atas adanya sifat kalam Allah. Adanya sifat kalam di Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun sebut qala rabbi sekian innallaha tabaraka wa taala yaqul sekian dan sebagainya. Maka semua itu menunjukkan bahawasanya adanya sifat kalam pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. 3. Kemudian kembali kepada permasalahan makna. Makna ni yang berkhilaf. Di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang kita sebutkan tadi. Sifat kalam di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan makna satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala sejak sedia kala lagi, bukan jenis berhuruf, bukan jenis bersuara, tidak ada i'rab ataupun bukan i'rab, tidak ada nada, tidak ada suara, tidak ada perkataan, tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Semua yang berkaitan dengan perkataan yang kita boleh faham. Suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara tersebut. Yang dengan sifat kalam Allah ini, sebagaimana dengan sifat iradah Allah menentukan, sebagaimana dengan sifat ilmu Allah mengetahui, sebagaimana dengan sifat qudrah Allah menjadikan, dengan sifat kalam Allah menunjukkan, bukan berkata-kata tak, Allah menunjukkan maklumat-maklumat yang dia tentukan untuk ditunjukkan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Contohnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kewajipan fardu salat. Tunjukkan itu yang diterjemahkan dengan berkata-kata. Faham tak? Kita punya susunan maklumat itu. Tunjukkan tersebut, itulah yang diterjemahkan dengan berkata-kata. Menunjuk. Sedangkan dalam bahasa kita, berkata-kata itu menunjukkan atas pergerakan bibir mulut. Ini dalam bahasa kita. Dalam kefahaman kita, berkata-kata itu yang dinamakan berkata-kata ialah perbuatan menggerakkan bibir mulut dan juga getaran-getaran buka tutup saluran angin pengkung ni yang menghasilkan huruf dan suara. Itu dalam bahasa kita. Mudahnya gerak bibir mulut lah. Gerak bibir mulut itu berkata-kata dalam bahasa kita.
Berkata-kata bila mana dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berkata-kata. Allah berkata-kata. Bukan sebagai sifat. Kalau kita maksudkan sebagai sifat, ya selesai. Tapi kalau bukan sebagai sifat, maka dia menunjukkan ke atas perbuatan menunjuk. Dia menunjukkan ke atas perbuatan menunjuk. Allah menunjukkan dengan maksud Allah memberi faham kepada sesiapa yang ia kehendaki maklumat yang ia kehendaki. Susah nak faham. Dia kena hadam pelan-pelan. Ni baru lapisan atas perbincangan untuk kita fahamkan gambaran kefahaman rangka sifat kalam Allah. Sebab dia berbeza dengan kita. Berbeza dengan kita. Penggunaan lafaz ataupun istilah kalam tu, penggunaan lafaz ataupun istilah kalam tu dalam bahasa, dia ada 4 penggunaan. Dia ada 4 penggunaan. Ataupun sebahagian sebut 3, ataupun sebahagian sebut 2. Kita ambil 4 lah. Sebab bila 4 ni dia cover, yang kata 2 pun dia cover, yang kata 3 pun dia cover. Jadi kita ambil 4. Yang pertamanya, kalam, dimaksudkan dengan kalam itu ialah sifat seseorang. Kalau kita bincang tentang makhluk lah. Bincang tentang makhluk. Kalam itu, dimaksudkan dengan kalam itu ialah sifatnya. Kemampuannya untuk berkata-kata. Kemampuan untuk berkata-kata ni tidak hilang walaupun dia diam. Tidak hilang walaupun dia tidur. Tidak hilang walaupun dia koma, pengsan dan sebagainya. Kemampuan untuk berkata-kata. Itu sifat kalam kita lah. Quwwah, keupayaan untuk berkata-kata. Ni hak kita. Dengan sama dengan hak Tuhan lagi. Tak, hak kita. Hak kita. Satu, maka kita juga sebut benda tu sebagai kalam. Kita panggil sifat kalam. Sifat kalam disebut sebagai kalam nafsi. Kalam nafsi. Kalam nafsi iaitu kalam yang zati, kalam yang sebenar, kalam yang hakiki. Yang walaupun tak bercakap sekalipun, sifat kalam tu ada di kita. Kita masih lagi sebagai orang yang bersifat dengan sifat kalam. Walaupun dia tak pernah cakap seumur hidup dia, sepatah kata. Dia tak ada sebarang kerosakan pada peti suara rengkung dia dan sebagainya. Sifat kalam dia ada. Sifat kalam dia ada. Satu, makna kalam yang pertama. Kemudian, kalam juga disebutkan ataupun digunakan juga istilah kalam ni. Dan makna yang dimaksudkan dengan kalam tersebut ialah perbuatan berkata-kata. Perbuatan berkata-kata. Apa dia perbuatan berkata-kata ni? Pergerakan bibir mulut buka tutup ni. Pergerakan bibir mulut buka tutup ni. Kita buka tutup mulut ni. Maka tu perbuatan berkata-kata juga disebut sebagai kalam. Juga disebut sebagai kalam. Yang kita terjemahkan dengan berkata-kata lah. Berucap, berkata-kata, berpidato, bersyarah, itu semua terjemahan bagi berkata-kata lah. Pun disebutkan sebagai kalam juga. Jadi kena beza. Kalau sebut kalimah kalam, makna apa yang dimaksudkan dengan kalam tersebut. Makna sifat ke ataupun makna perbuatan. Kalimah yang keluar daripada hasil pergerakan bibir mulut dan getaran kotak suara kita ni juga, kalimah yang keluar tu juga dipanggil sebagai kalam. Kita terjemahkan dengan perkataan. Tiga. Dan yang keempat, keinginan untuk berkata-kata, mencadangkan untuk berkata-kata. Ni hak kita makhluk ni. Mencadangkan untuk berkata-kata. Keinginan untuk berkata-kata. Kita punya orang panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kehendak untuk berkata-kata tu. Kita nak kata apa?
Kadang-kadang tu bila seseorang tu nak berucap kan, dia tahu lagi 10 minit dia nak berucap, dia dah susun dah kalimah dalam diri dia. Nak kata apa, nak bagi ucapan kata-kata aluan yang macam mana, nak buka kalam dia dengan apa. Ketika dia berdiri depan mic tu, kepala dia tak kosong tak, dia ada benda yang dia nak cakap. Dia nak kata apa dulu, dia nak kata apa tu keinginan ataupun bercadang untuk berkata-kata tu juga dinamakan sebagai kalam di sisi makhluk. Juga dinamakan sebagai makhluk. Jadi ada 4 lah. Secara tafsilnya ada 4. Sebagainya kata ada 3, sebagainya kata ada 2. Tapi sekurang-kurangnya 2. Makna kalam dari sudut penggunaannya. Jadi kita kena bezakan bila orang sebut kalam ataupun bila kita sebut kalam Allah, kalamullah, maka kalam dengan makna yang mana yang dimaksudkan kepada Allah. Sebab ada makna yang mustahil, ada makna yang tidak mustahil. Satu. Makna yang mustahil ialah pergerakan bibir mulut tu lah. Sebab mustahil Allah ada mulut. Mustahil Allah bergerak dan diam. Sebab gerak dan diam tu alamat baru. Dan sebagainya. Baik. Bila kita letakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, contohlah. Bila kita sebut kata kalamullah, kebanyakan ulama kita secara jelas kan mengatakan bila disebut kalamullah ada 2 makna. Secara jelas. Secara jelasnya bila disebut kalamullah, kalam Allah dinisbahkan kalam itu kepada Allah, maka ulama kita menyebutkan secara jelasnya ada 2 makna. Dan kita perlu pastikan makna-makna yang dimaksudkan oleh penutur tersebut, oleh orang yang mengucapkan kalam tersebut. Satu, kalamullah dengan makna sifat kalam Allah. Maka sifat kalam Allah itu seperti yang kita sebutkan pada awal tadi, iaitu satu sifat yang dengannya Allah menunjukkan maklumat-maklumatnya kepada sesiapa yang ia kehendaki. Seperti mana Allah menunjukkan maklumat yang tertentu kepada Nabi Musa AS di Bukit Tur Sina, seperti mana Allah menunjukkan maklumat tertentu kepada Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa Mi'raj dan sebagainya. Maka maklumat-maklumat tersebut ditunjukkan melalui sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebut sebagai bercakap lah. Dalam bahasa kita sebut kata Allah berkata-kata lah. Tapi berkata-kata dengan makna tu. Berkata-kata dengan makna menunjuk maklumat. Menunjuk maklumat. Bukan berkata-kata dengan makna perbuatan gerak bibir mulut. Tutup dan buka ini yang menghasilkan huruf dan suara. Tak, bukan. Sifat kalam Allah itu, bila kalam Allah itu diletakkan dengan makna sifat kalam Allah, maka dia bukan berhuruf dan bukan bersuara. Maka yang ini disebut sebagai kalam nafsi, kalam zati. Kalamullah juga disebutkan dan yang dimaksudkan dengan istilah kalamullah itu ialah perkataan, tulisan, perkataan dan sebagainya. Ucapan, perkataan dan tulisan. Maksudnya sesuatu yang disusun menggunakan huruf dan suara. Yang kita sebut dalam bahasa kita ni Quran lah. Kalau kita ni Quran, boleh tentu juga dengan kitab-kitab samawi yang lain. Zabur yang asli, Taurat yang asli, Injil yang asli dan juga suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Maka itu juga disebut sebagai kalamullah. Cuma kalamullah tersebut dengan makna kalam lafzi. Kalam lafzi. Sifat kalam Allah disebut sebagai kalam nafsi, kalam zati. Jadi beza. Bezakan itu. Panjanglah perbincangannya. Cuma nak pergi faham yang tu saja. Kalam lafzi Allah. Sungguh pun kalam itu dinisbahkan kepada Allah. Tapi dia bukan hasil ataupun dia bukan terjadi melalui sifat kalam Allah. Dia diciptakan dan dijadikan, dia makhluk bagi Allah yang Allah buat melalui sifat kudrahnya. Nampak? Dia dah dia dah cross ke sifat yang lain. Wahyu
kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi sebut kepada, Nabi bacakan kepada sahabat. Apa yang Nabi bacakan? Al-Quran lah. Apa yang keluar daripada mulut Nabi? Perkataan. Nabi sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi sebut Qul huwallahu ahad. Nabi sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nabi sebut Ya ayyuhalladzina amanu. Wahyu yang diterima daripada Jibril, yang diambil daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun di Lauh Mahfuz, yang Nabi sebutkan kepada sahabat, yang sahabat dengar itu ialah perkataan satu. Kemudian sahabat tulis. Ada yang hafal, ada yang tulis dan sebagainya. Hafalan dan juga tulisan tersebut. Hafalan dan juga tulisan tersebut itu juga ialah makhluk Allah, seperti mana perkataan yang terbit daripada Nabi SAW itu juga merupakan makhluk Allah, benda yang Allah jadikan melalui sifat kudrahnya. Bukan itu sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Cuma makhluk tersebut yang kita sebut sebagai kalam lafzi itu, dia menunjukkan ke atas adanya sifat kalam Allah di zat Allah. Maka sebab itulah dia layak dan disebutkan sebagai kalamullah juga. Walaupun dia kalau secara hakikatnya dia tidak ada, dia bukanlah sifat kalam Allah, tetapi dia makhluk yang terhasil yang Allah jadikan dengan sifat kudrahnya, tetapi sebab dia menunjukkan ke atas sebahagian makna kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, maka dia sah dinamakan sebagai kalamullah. Itu yang dimaksudkan ataupun itu makna yang dimaksudkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila Sayyidatina Aisyah menjawab soalan dengan katanya ma baina dafatil mashafi kalamullah taala, yang di antara dua kulit mushaf ini ialah kalam Allah. Sedangkan yang di antara dua kulit mushaf ni, kalau kita tengok kulit kita lah kan, kulit Quran dan sebagainya, di antara dua kulit ni macam tu juga dengan mushaf Quran kita, yang di antara dua kulit tersebut, kulit depan dan kulit belakang, ialah tulisan. Tulisan sebagai simbolik untuk mengungkapkan suara yang sesuai dengan tulisan tersebut. Maka semua tu ialah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk bagi Allah. Habis itu kita kata Al-Quran kalamullah, ya, kalamullah dengan maksud ini merupakan kalam lafzi Allah. Bukan makna dia sifat kalam Allah, kalam lafzi Allah. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang menunjukkan ke atas adanya sifat kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Hubungan tersebut. Panjanglah perbincangan dia. Kalau orang yang lajak lagi jauh, dia akan sebutkan bahawasanya ikatan di antara kalam lafzi dengan kalam lafzi dengan kalam nafsi ni dipanggil dilalah iltizamiyah aqliyah. Dilalah iltizamiyah aqliyah. Sebahagian ulama menyebutkan bahawasanya dilalahnya ialah dilalah wad'iyah lafziyah. Dia dah pergi lagi jauh tu yang kata tu. Tu yang kita sebut tadi. Untuk memahami dengan jelas perbincangan dan perbahasan ulama dalam sifat kalam, kita perlukan kepada sokongan ilmu-ilmu yang lain untuk faham perbincangan ni. Sebab dia susah. Memang dia susah. Yang untuk kita faham secara mudahnya macam ni je. Allah Subhanahu wa taala ada sifat yang namanya sifat kalam. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala ini bukan jenis berhuruf, bukan jenis bersuara, bukan jenis berbahasa, bukan ada dulu dan ada kemudian, bukan banyak, bukan kuat dan bukan pelan, tidak bernada dan sebagainya. Sifat ini sedia kala ada dan sentiasa ada di zat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat ini Allah menunjukkan beberapa maklumat yang dia tentukan kepada orang ataupun kepada sesiapa yang ia kehendaki. Seperti mana dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala mengadakan, seperti mana dengan iradah Allah Subhanahu wa taala menentukan, seperti mana dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maka dengan sifat kalam Allah, Allah menunjukkan maklumat kepada sesiapa yang ia kehendaki. Seperti mana yang berlaku pada Sayyidina Musa alaihi salam di Tur Sina, dan seperti mana yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu satu. Itu makna dia.
Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran lah, Allah sebut apa nama, wa kallamallahu Musa taklima, dan telah berbicaralah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita sebut telah bercakaplah Allah Subhanahu wa taala akan Musa taklima, akan satu perbicaraan, akan sebagai berkata-kata. Cuma kena fahamlah bila kita sebut berkata-kata dan disebutkan kepada Allah dengan mana menunjuk maklumat. Menunjuk maklumat. Itu nak bagi mudah fahamnya lagu tu. Nak bagi mudah fahamnya lagu tu. Nabi SAW Nabi SAW mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala berulang kali. Maksudnya Allah berkata-kata dengan Nabi SAW banyak kali. Berkata-kata dengan makna apa? Dengan makna menunjuk maklumat, kan? Kali yang pertama, contohnya penerimaan solat sebanyak 50 waktu. Turun pula jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa kata naik balik, umat hang takkan mampu naik pula. Allah kurangkan lagi 5 dan sebagainya. Bukan dengan makna Allah bercakap dengan Nabi banyak kali, tak. Bukan dengan makna yang kita segera faham lagu tu. Sebab bercakap tersebut dengan makna menunjukkan maklumat. Maksudnya Allah menghilangkan hijab di antara kita dengan di antara Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan kemampuan kepada Nabi SAW untuk mendengar kalamnya yang qadim secara spesifik. Arahan untuk ibadah solat sehari-hari 50 waktu. Kemudian hijab tersebut ditutupkan semula menyebabkan Nabi tak dengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Turun jumpa Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa suruh naik balik, masuk balik ke balai mengadap. Kemudian Allah singkap pula hijab tersebut. Angkat pula hijab tersebut, maka Nabi mendengar. Dengan maksud Allah menunjukkan kefahaman bahawasanya dikurangkan daripada 50 solat tu kepada 45 dan seterusnya secara berulang kali. Bukan makna saat Allah cakap kemudian diam. Cakap dia, tak, bukan makna lagu tu. Bukan makna lagu tu. Sebab makna bertutur ataupun bercakap bila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna izalatul hijab, dengan makna menghilangkan tutupan, dengan makna dilalah, dengan makna menunjukkan maklumat. Jadi tu kefahaman yang kita kena faham perbezaan sesuatu istilah itu bila mana diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun Quran itu sungguh pun yang ada dengan kita lah, yang ada dalam dada kita, yang ada dalam kepala kita, yang ada dalam mushaf kita. Sungguh pun dia makhluk Allah, tapi ulama tidak membenarkan untuk kita mengungkapkan sebegitu, melainkan pada ketika mengajar dan belajar, supaya tidak memberi waham ataupun kesalahfahaman kepada orang yang mendengar, dan takut-takut dikatakan bahawasanya sifat kalam Allah itulah makhluk dan baharu. Jadi sebab itulah beberapa ulama yang masyhur seperti mana yang kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, yang sekali-kali tidak pernah dan tidak redha dengan ucapan Al-Quran itu makhluk Allah. Bukan dengan makna mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenar, tak. Cuma mereka tidak mahu kalam itu dijadikan sebagai senjata untuk menyalahfahamkan, menjadikan umat salah faham. Contohnya macam dalam kitab kita lah. Ini contoh kata Quran. Contoh kata Quran ni, tulisan ni Quran lah. Tulisan ni Quran. Tapi Quran yang berada dalam tulisan ni, dia bukan kalam Allah. Dia menunjuk kepada kalam Allah. Maka yang ditulis, yang dihafal, yang dituturkan, yang diucapkan, yang dibacakan dan yang sebagainya itu, ia ialah makhluk. Cuma tak boleh kata sewenang-wenangnya, melainkan pada situasi belajar dan mengajar. Ifadah dan istifadah fi maqam ta'lim. Adapun kalau nak sembang saja-saja tak boleh. Ulama tidak membenarkan. Hukumnya haram. Sebab dia membawa kepada kesalahfahaman yang besar, sehingga takut-takut menyebabkan orang salah faham. Yang dikatakan kalamullah itu makhluk, dia maksudkan dengan sifat kalam Allah, tak. Sedangkan yang kita maksudkan ialah tulisan dan juga sebutan Al-Quran kita.
Sebab sifat kalam Allah berada di Allah lah. Yang kita sebut ni, kita nak contoh, qul huwallahu ahad. Kita yang sebut. Hak kita sebut ni kalam Allah ke? Sifat kalam tu, sifat kalam Allah berada di Allah lah. Berada di Allah. Jadi jangan salah faham dan jangan keliru bila mana sebahagian manusia cuba untuk buat trik soalan pasal benda-benda ni. Kalau mengaji dengan betul, faham dengan elok insya-Allah. Kalau mengaji dengan betul, faham dengan elok insya-Allah bab ni. Dan secara ringkasnya, bila disebutkan kalam kepada Allah, kita sebut kalamullah, satunya merujuk kepada makna sifat kalam Allah. Ulama sebut sebagai kalam nafsi. Satunya merujuk kepada makhluk ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, disebut sebagai kalam lafzi, iaitu tulisan, tuturan manusia dan sebagainya, yang mana tuturan dan tulisan tersebut menunjukkan kepada makna sifat kalam Allah yang ada di zatnya. Itu secara ringkasnya huraian yang berkaitan dengan sifat kalam. Baik. Maka secara kesimpulannya, sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini yang wajib kita ketahui sebagai orang awam. Maknanya kita sebutkan tadi, sifat Allah yang bukan jenis berhuruf, bersuara dan semuanya itu, yang tak sama dengan makhluk dan sebagainya. Yang dengannya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan maklumat kepada sesiapa yang ia kehendaki. Satu. Itu makna sifatnya. Dalilnya, kalau kita gunakan dalil naqli, iaitu wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berkata-kata, Allah telah berbicara Allah akan Nabi Musa akan satu perbicaraan, akan sebagai perkataan. Macam tu juga dengan mana-mana ayat yang lain yang dalam Quran yang menunjukkan atas titah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala rabbukum dan sebagainya, wa idz qala rabbuka lil malaikah dan sebagainya. Ketika Allah berfirman kepada malaikat dan sebagainya, maka itu ialah dalil-dalil menunjukkan bahawasanya adanya sifat kalam di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir menggunakan akal sekalipun, bila mana Allah menjadikan makhluk boleh berkata-kata, makhluk yang hidup dan boleh berkata-kata, sehingga menyebabkan sekiranya tidak ada sifat berkata-kata tersebut, kalau tidak ada sifat kalam tu, menyebabkan satu kekurangan dan kelekehan bagi dia. Satu kekurangan dan kelekehan bagi dia. Kita sebut OKU lah. Orang yang tak boleh bercakap. Dia orang yang sepatutnya boleh bercakap dan tak boleh bercakap. Maka dia menunjukkan bahawasanya sifat berkata-kata, sifat kalam ini ialah satu sifat kesempurnaan. Maka bila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah nisbahkan dirinya sebagai Tuhan yang maha berkata-kata, maka dia merupakan satu kesempurnaan yang sesuai dan juga yang layak dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkas. Dia tak ada kaitan dengan meniadakan makhluk ni ada ke makhluk ni tak ada kaitan dengan tu. Dia tak menjejaskan pun. Kalau kita kata orang yang bisu sekalipun, dia boleh buat rumah, tak ada masalah apa. Dia boleh buat kerja, dia boleh menjahit, dia boleh masak, dia boleh buat segala-galanya lah. Sebab dia tidak ada kaitan dengan ciptaan. Termasuk juga dengan sifat kalam Allah pun. Cumanya dalil naqli yang ada mengisbatkan adanya sifat kalam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula sekiranya digunakan dalil aqli, sifat kalam merupakan sifat kesempurnaan bagi sesuatu yang hidup. Maka kalau tidak ada sifat kalam pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya ia ialah satu kekurangan. Dan mustahil Allah itu mempunyai sebarang kekurangan yang merendahkan martabatnya sebagai Tuhan. Maka mustahil Allah tidak bersifat dengan kalam, means bermakna wajib Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kalam. Itu sedikit sebanyak perbincangan tentang sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai. Maka tu sedikit sebanyaklah perbincangannya. Biasanya perbincangan sifat kalam ini dibincangkan pada akhir sifat ma'ani. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab akidah yang lain, khususnya kitab sifat 20, dia akan diletakkan pada penghujung sifat ma'ani. Dia akan bincang sama' dulu, basar dulu, kemudian kalam. Hujung sekali, sebab perbincangan kalam dia panjang lebar. Jadi kita boleh ambil faham daripada situ. Wallahu a'lam, tapi kita boleh ambil faham daripada situ. Imam Dardir meletakkannya pada awal dan mengatakan cuma sepatah saja. Kalamuhu was-sam'u wal basar. Patah saja. Dia tidak diletakkan pada hujung perbincangan, bahkan diletakkan pada pertengahan perbincangan. Kalau dalam bait ni secara khusus diletakkan pada permulaan perbincangan.
seseolah, isyarat seseolah. Isyarat menunjukkan bahawasanya Imam Dardir tidak mahu memanjangkan perbincangan tentang sifat kalam bagi orang awam. Sebab kitab Khalidah Bahiyah ni disusun untuk orang awam. Jadi sekadar yang memadai saja. Untuk yang mahu mendalami perbincangan tentang ilmu kalam ini, maka perlulah merujuk dan juga belajar kitab-kitab yang lebih tinggi tingkatannya, marhalahnya, martabatnya dalam perbincangan ilmu kalam. Dalam perbincangan ilmu kalam. Bagi mereka yang nak mahir dan menguasai perbincangan tentang ilmu akidah khususnya, maka dia perlu menguasai perbincangan ilmu kalam ni untuk mengenal pasti yang mana satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan yang mana satu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab antara pembezanya ialah pada kefahaman sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Habis selesai, nanti kita sambung kemudian perbincangan tentang sifat sama' dan basar. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Siapa-siapa yang ada soalan yang nak ditanya, silakanlah. Tafadhal mashkurah. Ada satu soalan yang ditanya dalam grup WhatsApp tadi ni. Tapi apa nama, dekat-dekat dengan nak mula kelas tadi ni. Masuk notification je, tak ada perhati. Ada Soalan tak? Cuba tengok enggak. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tahu adakah ada beza antara qada dan qadar atau ianya makna yang sama? Sekali lagi. Adakah ada beza antara qada dan qadar atau ianya makna yang sama? Apakah beza di antara qada dan qadar? Adakah ia makna yang sama? Atau ianya makna yang sama? Ya. Atau ianya makna yang sama. Okey, khair. Ini perbincangan tentang qada dan qadar. Kita tak masuk lagi kalau ikutnya. Dia duduk di belakang ni. Dia duduk dalam dia duduk dalam bait yang ke-37 dan 38 lah secara tak langsung. Iaitu perbincangan tentang jaiz, perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang ia tentukan. Tidak ada sebarang tekanan dan tidak ada sebarang paksaan ataupun halangan dan sebagainya. Secara tak langsung. Tapi kita telah bincangkan dah sikit perbincangan tentang qada dan qadar ni, iaitu dalam huraian kita ke atas sifat kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ada hubung kait di situlah. Tapak asasnya seperti yang kita sebutkan dalam kelas yang lalu, tapak asas kefahaman qada dan qadar ini ialah kefahaman kita kepada perbahasan sifat iradah dan sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qada dan qadar ini merujuk kepada dua makna. Qada ada maknanya yang khusus, qadarnya juga ada maknanya yang khusus. Cumanya di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, ada perbezaan pada meletakkan makna qada dan qadar. Ada perbezaan di antara meletakkan makna qada dan qadar di sisi Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang kedua-duanya ialah aliran dalam Ahlussunnah wal Jamaah lah. Tapi dia tak ada lari mana pun, cuma nak letak makna yang macam ni, qada ke qadar. Dia terbalik lagu tu lah, mudahnya kita kata. Asy'ariyah kata A tu qada, B tu qadar. Itu untuk mudah faham. Maturidiyah kata A tu qadar, B tu qada. Gitulah. Jadi qada dan qadar itu kita terjemahan dalam bahasa kitanya, kita terjemahkan dengan qada, iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, benda yang Allah tentukan, ketentuan Allah. Dan qadar itu ialah takdir Allah Subhanahu, maksudnya perlaksanaan ketentuan tersebut. Ketentuan dan perlaksanaan Allah Subhanahu wa taala.
Ataupun terbaliknya. Samalah. Sama di sisi Asy'ariyah ataupun di sisi Maturidiyah. Di sisi Asy'ariyah, qadar di sisi Asy'ariyah dengan maksud menjadikan. Allah menjadikan sesuatu, apa-apa perkara sesuai dengan ketentuannya. Menjadikan tu namanya qadar di sisi Allah. Di sisi Allah kita terjemahkan dengan pelaksanaan ataupun menjadinya. Ketentuan dan pelaksanaan Allah Subhanahu. Maka pelaksanaan qadar itu di sisi Asy'ariyah dengan makna pelaksanaan, iaitu Allah menjadikan sesuatu. Allah jadikan itu mestilah muafakat dengan ketentuannya. Dan di sisi Asy'ariyah, qada itu dengan makna ketentuannya. Maksudnya Allah tentukan apa. Contohnya Allah tentukan pada hari sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, di tempat sekian-sekian berlaku. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nuri. Contohlah, laut alif nuri kan. Nantilah dalam takdir ilmu Allah lah yang mengetahui bila kita boleh makan nuri pula pun. Kalau ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Lagi seminggu contohnya kita kan tahu esok boleh jadi. Lagi seminggu. Hari, contoh kita kata hari Isnin ke, Selasa ke. Orang yang tertentu, ni ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah dispesifikkan macam yang kita bincangkan dalam bab iradah tu. Allah tentukan orang ni di masa sekian-sekian, di tempat sekian-sekian, pada jihad sekian-sekian, dengan ukuran sekian-sekian dan sebagainya, dia makan nuri hari itu. Itu ketentuan. Maka di sisi Asy'ariyah itu qada. Maka bila sampai masa yang ditetapkan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah tadi ni, dengan sampai masanya benda tersebut berlaku, Allah jadikan benda tersebut, maka benda itu ialah takdir ataupun qadar Allah Subhanahu wa taala di sisi Asy'ariyah. Maturidiyah terbalik. Itulah, Maturidiyah terbalik. Di sisi Maturidiyah, qada itu ialah perlaksanaan. Di sisi Maturidiyah, qada itu ialah perlaksanaan. Ataupun qada itu ialah perlaksanaan, qadar itu ialah ketentuan Allah. Terbalik situ je. Bezalah, tapi dia saling berkait. Dia ada ikatan yang sangat rapat dan juga sangat erat di antara qada dan qadar. Tidak ada sesuatu kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sifat qudrah, melalui sifat iradahnya. Macam tu juga setiap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan berlaku sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka qada dan qadar itu merujuk kepada dua makna tersebut. Di sisi Asy'ariyah, kita pakai makna Asy'ariyah lah. Kita sebut ketentuan dan pelaksanaan. Ketentuan itu merujuk kepada qada, qadar itu merujuk kepada pelaksanaan. Maturidiyah terbalik. Maturidiyah, qada itu ialah perlaksanaan, manakala qadar itu ialah takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia situ juga cuma meletakkan makna saja. Sama ada makna ketentuan itu pada qada ataupun qadar, begitu juga dengan makna pelaksanaan itu pada qada ataupun qadar. Beza di situ saja. Dia antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Ada soalan ke? Ada. Adakah nasikh dan mansukh mempengaruhi maksud qadim kalam Allah Subhanahu wa taala? Adakah nasikh dan mansukh mempengaruhi maksud qadim kalam Allah Subhanahu wa taala? Nasikh dan mansukh tidak ada perkaitannya, tidak ada sebarang ilaqah ataupun sebarang pertalian dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya nasikh dan mansukh yang dimaksudkan itu ialah nasikh dan mansukh yang dibincangkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mula-mulanya kita kena faham lah, nasikh dan mansukh ini ialah perbincangan dalam ulum Quran, dalam usul tafsir, kemudian menjadi salah satu tajuk penting dalam usul fiqh, iaitu di dalam perundangan Islam ada hukum yang dinasahkan, ada hukum yang dimansukhkan, ada hukum yang diubah dan ada hukum yang digantikan. Kerana melihat kepada perubahan ataupun
wahyu baru yang diturunkan yang membatalkan ataupun yang mengangkat hukum yang sebelumnya. Kan Allah sebut dalam Quran, "Manasakhna min ayatin na'ti bi khairin minha aw misliha." Apa-apa ayat yang kami nasakhkan, yang kami angkat hukumnya, yang kami batal hukumnya, na'ti bi khairin minha aw misliha. Kami akan datangkan dengan sesuatu yang lebih baik daripada hukum tersebut ataupun yang seumpama pada hukum tersebut. Dan kita melihat contoh praktikalnya pada masalah minum arak. Pada permulaan Islamnya minum arak itu dibenarkan. Kemudian datang larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau siapa yang nak sembahyang tak boleh minum arak. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kemudian baru datang lepas tu pengharaman arak secara total. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibuhu. Maka itu contoh nasikh mansukh yang ada. Dia dinasahkan hukum, kadang-kadang dinasahkan ayat, dikekalkan hukum dan sebagainya, melihat kepada pecahan-pecahan yang ada. Semua pecahan tersebut merujuk kepada kalam lafzi. Merujuk kepada kalam lafzi. Merujuk kepada wahyu ataupun Quran secara spesifik. Kita telah pecahkan tadi, Quran itu masuk dalam kalam lafzi Allah. Yang mana perkataan, tulisan dan hafalan tersebut, hafalan ke atas Quran tersebut, menunjukkan makna adanya sifat kalam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada sebarang kena mengenal dengan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim. Satu. Perbincangan tentang nasikh dan mansukh ni dia lebih ataupun dia berada dalam perbincangan iradah Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menentukan pada azali bahawasanya yang pertamanya hukum ini yang akan diturunkan dulu. Di azali juga Allah menentukan bahawasanya hukum ini tidak kekal lama pada umat, akan diturunkan ataupun akan digantikan dengan hukum yang baru. Di azali juga Allah menentukan hukum mana yang kekal, hukum mana yang berubah. Maka nasikh dan mansukh dia lebih mempunyai ikatan dan pertalian dengan kefahaman ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan berada dalam perbincangan kalam Allah yang qadim. Sebab bila kita sebut kata kalam Allah yang qadim, kita merujuk kepada sifat kalam Allah. Kalau kita kata kalam Allah, ya betul. Sebab kalam Allah itu kita boleh maksudkan dengan Quran, iaitu kalam lafzi. Maka dia tidak ada sebarang percanggahan ataupun pertemuan pada maknanya. Dan memang ada pada kalam Allah iaitu Al-Quran, kalam lafzi itu memang berlaku wujud nasikh mansukh. Tak ada masalah. Tapi bila kita sebutkan kalam Allah yang qadim, maka nasikh dan mansukh tidak berlaku pada kalam Allah yang qadim. Sebab kalam Allah yang qadim itu hanyalah satu sahaja. Itu kena faham kita. Sifat kalam Allah satu saja. Dia tidak ada banyak. Tidak ada huruf, bukan jenis huruf, bukan jenis bersuara, tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Maka tidak ada, mustahil berlaku nasikh dan mansukh. Kalaulah dia mansukh kalam Allah yang satu tu, maka digantikan dengan kalam baru lah. Dah jadi dua lah. Dah jadi hilang berlaku perubahan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala dan ia mustahil. Maka nasikh dan mansukh tidak ada sebarang perkaitan dan taliannya dengan kalam Allah yang qadim. Sebaliknya dia ada kaitan dan perbahasannya dengan kalam Allah yang baru, dengan maksud kalam lafzi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham gelak nah? Kalam lafzi Allah iaitu Quran. Kalam lafzi Allah. Faham gelak dah itu. Selesai. Ada apa lagi tak? Tak ada apa pun lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه
سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Ustaz.